Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat yang barakah ini pada tanggal 22 Ramadan 1441 Hijri, dapatlah pagi ini kita nak mengisi pagi kita Jumaat ini dengan kita tazkirah kuliah yang juga dipaparkan di fanpage ataupun Facebook Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Dan program kita hari ini juga adalah anjuran bersama Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA. Kebetulan juga saya ni merupakan salah seorang alumni di UNIZA. Jadi kita mengadakan sedikit program pada pagi ini, pengisian. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jadi kepada baru yang menonton, boleh share, like ataupun komen. Kalaulah suara saya ni tak jelas, boleh komen tak jelas. Kalau jelas, komen jelas. Nanti mudah kita untuk sekiranya ada gangguan penyampaian, bolehlah kita cari kat mana dia punya punca dan kita cuba perbaharui dia lah. Baik, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Fadil Ustaz Said, tuan guru kami, Ustaz Sayuti. Macam mana, jelas ke suara saya, Ustaz Sayuti? Jadi saya penghargaan kepada guru-guru saya di UNIZA yang banyak mengajar, dan UZA ni merupakan sebuah lembah ilmu yang cukup terkenal sejak tahun daripada 80-an lagi, yang telah melahirkan ramai pendakwah, ulama, pemimpin, dan mudah-mudahan ia memberi barakah kepada tanahnya, kampusnya di Gong Badak, dan dapat memberi manfaat kepada seluruh bumi Malaysia lah, insya-Allah. Jadi pada pagi ini dalam Fadil Ustaz Alauddin Osman, subhanallah. Baik. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sedikit sebanyak jelas, Nur Aisyah kata jelas. Okey, kalau jelas bolehlah kita mulakan kita punya perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Pagi ini tak lama, paling tinggi pun dalam 30 minit tu kira dah panjang dah tu. Sebab bulan puasa bila bulan puasa dia tak boleh ceramah lama-lama sangat, sebab penceramah dia jadi kering, tekak. Yang tukang dengar okey je. Jadi insya-Allah dalam waktu yang ringkas ini kita akan berkongsi tadabbur Al-Quran berkenaan dengan 10 malam terakhir ni. Tentulah ramai yang membahaskan ataupun berkongsi tentang satu malam yang dijanji dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, iaitulah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang juga disebut di dalam surah Al-Qadr. Dan insya-Allah kita bincang sama-sama, mudah-mudahan ia memberi satu kefahaman, semangat kepada kita untuk meneruskan ibadah kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Baik. Apabila kita sebut tentang surah Al-Qadr, ramai kefahaman daripada kita mungkin kita ingat bahawa surah Al-Qadr ini bercerita tentang Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Surah yang diturunkan di Mekah, yang dikenali sebagai surah Makkiyah, yang mempunyai hanya 5 ayat. Tetapi 5 ayat ini mengandungi kemuliaan bersesuaian dengan nama Al-Qadr ini pun sendiri adalah kemuliaan. Jadi kalau kita sebut malam Al-Qadr, maknanya adalah malam kemuliaan. Lailatul Qadr maknanya malam kemuliaan, kerana Al-Qadr ini bermaksud adalah kemuliaan. Namun surah Al-Qadr ini dia bukan sahaja bercerita tentang malam Al-Qadar,
tetapi yang paling besar adalah menceritakan tentang kemuliaan penurunan kitab Al-Quranul Karim. Inilah kemuliaan yang paling besar, mukjizat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita dan kekal sampai sekarang. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain, ia turun kepada Nabi dan Rasul, dan apabila Nabi dan Rasul itu wafat, maka mukjizatnya pun turut wafat. Tetapi kitab Al-Quran ini, ia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, namun mukjizatnya tidak wafat. Ada sampai sekarang. Kita boleh pegang, kita boleh tengok, kita boleh baca, kita boleh kaji. Inilah kemuliaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan di dalam surah Al-Qadr ini. Baik. Mesej utama di dalam surah Al-Qadr ini adalah ia dijelaskan pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Telah diturun, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr, pada malam Al-Qadr. Baik. Kalau kita belajar tentang ilmu ulumul Quran. Kalau waktu saya belajar di Kuza dulu, saya ingat lagi kita belajar tentang subjek ulumul Quran. Subhanallah. Belajar dengan, saya ingat waktu tu saya pensyarah saya mungkin Ustaz Fauzi, tak salah saya kan, mengajar tentang ulumul Quran. Cerita tentang ilmu tentang Al-Quran. Jadi kita belajar tentang asbabun nuzul, kemudian kita belajar tentang sejarah penurunan Quran. Jadi sejarah penurunan Quran ini, peringkat yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Allah Subhanahu wa taala ke Luh Mahfuz. Kemudian daripada Luh Mahfuz itulah turun ke langit dunia. Baik. Apabila ia turun, itulah yang berlakunya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadr. Subhanallah. Diturunkan sekaligus pada malam Al-Qadr. Maknanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Al-Quran ke langit dunia ini pada malam Al-Qadr. Inilah yang disebut sebagai Al-Qadr, kemuliaan. Apabila ia turun kitab Al-Quran. Mulianya bulan Ramadan Al-Mubarak ini bukanlah kerana bulannya, tetapi kerana Al-Quran yang turun kepada bulan Ramadan menyebabkan Ramadan itu diangkat sebagai semulia-mulia bulan. Puan Nur Azhima Abdul Kadir, terima kasih kerana menonton dan juga is watching. Mulianya bulan Ramadan itu bukanlah kerana takwim pertukaran bulan itu, tetapi kerana Al-Quran yang turunlah menyebabkan bulan Ramadan diangkat sebagai semulia-mulia bulan. Subhanallah. Lailatul Qadar, malam itu dimuliakan kerana pada malam itu telah turunnya Al-Quran. Al-Quranlah yang menyebabkan malam itu menjadi mulia. Subhanallah. Dan oleh kerana itu, para penonton yang dikasihi sekalian, kita kena membaca Quran, kita kena berdamping dengan Quran, kerana apabila Al-Quran turun dalam hati manusia, manusia itu akan jadi semulia-mulia manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia ini adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Quran. Subhanallah. Jadi kalau kita orang yang membaca Quran, orang yang beramal dengan Quran, kita akan menjadi semulia-mulia manusia kerana kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Al-Quranlah yang menyebabkan seseorang manusia itu menjadi mulia. Inilah maksudnya kemuliaan Al-Quran. Subhanallah. Dan hebatnya
surah Al-Qadr ini kalau kita baca secara analisa, secara harfiah, secara huruf, Haji Mustafa Kamal jelas di Kurau Stone. Batu Kurau. Kurau Stone ya. Hebat ni. Terima kasih Haji Mustafa kerana menonton. Baik. Mulia apa nak cakap bila tengok Kurau Stone ni terlupa dah point ya. Bila kita sebut tentang, kalau kita analisa surah Al-Qadr ini dari sudut harfiah, dari sudut huruf, dari sudut perkataan, ulama dia membuat kajian pula. Dia menjumpai bahawa surah Al-Qadr ini mempunyai 30 perkataan. 30 perkataan. Ia seumpama memberi gambaran tentang 30 juzuk Al-Quran. Subhanallah. Nak cerita surah Al-Qadr ini, kemuliaan Al-Quran itu. Kemudian apabila kita narrow down, analisa ke bawah lagi tentang huruf, ia mempunyai 114 huruf. Ia seolah-olah memberi gambaran tentang 114 surah di dalam Al-Quran. Sama ada ia kebetulan ataupun tidak, tetapi itulah surah Al-Qadr. Ia mempunyai 30 perkataan dan mempunyai 114 huruf. Ini disebut sebagai kemuliaan Al-Quran. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Siti Akmal, terima kasih kerana menonton Siti Akmal ya. Apabila Allah Taala menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, kemudian Allah membuat pertanyaan. Ini seronok baca Quran ni, tadabbur Quran. Allah Taala dia tidak ada kalanya dia memberi ayat penyata, ada kalanya ia bertanya dan dia juga menjawab. Tengok Allah Taala sebut wa ma adraka ma lailatul qadr, dan apa itu malam Lailatul Qadar, apa itu malam Al-Qadar, Allah Taala bertanya. Kemudian ia dijawab pada ayat seterusnya, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Ibnu Kathir dalam kitabnya, apabila disebut sebagai malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, ia bermakna amal ibadat yang dikerjakan pada malam yang mulia itu lebih besar pahalanya daripada amal ibadat yang dikerjakan pada 1000 bulan yang lain. Oleh sebab itu, ada disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasanya mulai dari malam 21 baginda memperbanyakkan ibadat sepanjang malam kerana mengharapkan amalan bertepatan dengan malam Al-Qadar. Yang berkat itu, yang berlaku pada salah satu malam dari 10 atau 9 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bahawa apabila seseorang itu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, mereka beribadat pada malam itu, amalannya lebih besar daripada 1000 bulan. Ia bukan bersamaan. Dia disebut sebagai khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ia tidak disebut sama 1000 bulan, lebih baik. Subhanallah. Maknanya berapa banyak gandaan pahala, wallahu ta'ala alam, tak tahu. Ia tidak disebutkan sebagai spesifik bersamaan dengan 1000 bulan, tidak. Tetapi disebut sebagai khairum min alfi syahr, lebih banyak, lebih besar, lebih hebat daripada 1000 bulan. Berapa banyak? Wallahu ta'ala a'lam. Sebab itu kita ni disuruh, para penceramah, para ustaz, para alim ulama duduk cerita, tak ada topik lain lah. 10 malam terakhir ni semuanya topik tentang topik Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab ini adalah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malam Al-Qadar, malam turunnya Al-Quran. Kalau kita di Malaysia kan, apabila ada satu perkara yang besar berlaku dalam Malaysia, apa kita buat? Tak ada kerja lain lah, cuti lah. Bila ada satu peristiwa besar, kita bagi cuti. Hari Merdeka, hari kebebasan bagi rakyat Malaysia daripada penjajah, cuti, siap buat perarakan kan.
hari apa dia, kita buat hari apa kita cuti lagi ni, hari wilayah, contoh hari negeri, hari negeri cuti. Kemudian hari keputeraan, sultan-sultan cuti. Hari apa lagi, hari Malaysia, cuti. Kadang-kadang benda-benda yang kecil pun cuti. Contoh menang Piala Malaysia, bagi cuti. Itu di Malaysia. Maknanya ada satu peristiwa besar, cara dia bagi cuti. Tapi kalau di Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada satu peristiwa besar yang terjadi, apa yang Allah Ta'ala buat? Allah muliakan hari tersebut dengan memberi gandaan pahala kepada orang yang beribadat pada malam itu. Subhanallah. Tengok. Ini bagaimana Allah Ta'ala membesarkan kejadian itu. Membesarkan kemuliaan Al-Quran, mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhan, membawa segala perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun yang berikutnya. Pada malam itu malaikat Jibril akan turun, akan memberi ataupun akan membawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara yang akan berlaku pada tahun berikutnya. Malam itu akan dimuliakan, salamun, akan disejahterakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya, kalaulah malam itu berlaku malam Al-Qadar, kerana para ulama mereka telah menghimpunkan hadis-hadis sahih Nabi dan berjumpalah dengan beberapa hint tentang malam Al-Qadar. Ada disebut sebagai 10 malam terakhir, daripada malam 20 sampai malam 30. Itulah, carilah malam-malam Al-Qadar pada tempoh tersebut. Yang keduanya disebut sebagai malam-malam ganjil, 21, 23, macam malam ni malam 23, 25, 27 dan 29. Ada juga yang buat kajian disebut sebagai malam 27. Ada yang guna sifir matematik. Al-Qadar ini disebut dalam surah Al-Qadar ada 3 kali. Kemudian huruf Lailatul Qadr itu ada 9 kali 3, 27. Maka jatuh pada malam 27. Macam-macam teori digunakan. Sebab apa? Pakat-pakat berusaha nak dapat malam Al-Qadar. Itu tengok kesungguhan macam-macam. Maka sejahtera malam itu ia disebut sebagai malam. Kalau malam ini maknanya apa? Malam adalah terbenamnya matahari. Apabila terbenamnya matahari, maka bermulalah episod malam. Berakhirnya malam apabila terbitnya ataupun fajar menyingsing. Waktu fajar itu, waktu subuh itu, subuh menyingsing. Apabila waktu subuh itu menyingsing, kalau kita baca was-subhi iza tanaffas, apabila waktu subuh itu menyingsing. Hazwan, Parik Bunta. Oh, Adinda Hazwan, apa khabar? Sihat? Apabila waktu subuh itu menyingsing, waktu subuh itu menjelma, maka bila kita sebut sebagai malam, ia bermula, kalau kita mudah nak faham lah, iaitu mula maghrib, maka akan berakhir dengan subuh hari berikutnya. Itu sebut malam. Maka sesiapa yang beribadah pada malam itu, maka akan digandakan pahala dengan 1000, lebih baik daripada 1000 bulan dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mantu malam. Maka apa perlu kita buat? Aktiviti apa? Hari ini ramai orang share poster tentang aktiviti malam Al-Qadar. Maka kita boleh mula dengan kita membaca doa ketika mana kita nak berbuka puasa. Kerana orang yang berdoa ketika mana waktu peak hour tu, happy hour nak berbuka puasa itu, Allah Ta'ala makbulkan doanya. Antara tempat-tempat mustajabnya doa adalah ketika mana kita nak berbuka puasa. Maka kita mula dengan kita berdoa pada waktu berbuka puasa. Kita berbuka puasa, kemudian kita solat sunat, kemudian kita solat maghrib secara berjamaah, kemudian kita solat sunat sebelum Isya, kemudian kita solat maghrib, solat Isya secara berjamaah, kemudian kita solat tarawih, kemudian kita solat witir, tidur pula, kemudian bangun di awal pagi sebelum daripada subuh, kemudian kita
solat tahajud, solat hajat, solat taubat, solat tasbih. Kemudian kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kemudian kita bersahur. Selepas bersahur, kita solat sunat lagi sebelum subuh. Dan kita berakhir dengan solat subuh secara berjamaah. Itulah the complete program tentang malam Al-Qadar. Jadi itulah disebut sebagai salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu hingga terbit waktu fajar. Sejahtera malam itu apabila sehinggalah terbit waktu fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Penutup kepada ayat tersebut. Subhanallah. Surah ini walaupun ianya ringkas 5 ayat, tetapi penceritaannya selesai, complete, the complete story. Ia mula-mula bercerita tentang turunnya kemuliaan Al-Quran. Kemudian ia bertanya tentang apa hebatnya malam Al-Qadar. Kemudian dijawab, ia lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian sejahteralah malam itu. Turunnya malaikat turun pada malam itu untuk membawa khabar daripada Tuhannya pada tahun berikutnya. Dan sejahteralah pada malam itu sehinggalah terbit fajar. Subhanallah. Ia bercerita tentang what, kemudian how, kemudian when. Semuanya diceritakan tentang malam Al-Qadar. Inilah surah Al-Qadr yang tentang kemuliaan Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selepas daripada turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar tersebut, barulah malaikat Jibril, nahnu nazzalna, kemudian kami turunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat sepanjang 23 tahun Nabi daripada umurnya menjadi dilantik sebagai Rasul, umur 40 tahun hinggalah wafat. Dr. Ahmad Faizul, ini juga alumni Fakulti Contemporary Islam UNIZA, bekas best student tahun 2003, tak salah saya, 2003. Penerima anugerah diraja Majlis Convocation Aidul Ilmi Kuza tahun 2003. Doktor, apa khabar? Kalau ada salah silap banyak ni, minta maaf banyaklah. Kena doktor tambahlah ni apa yang kurang. Baik. Oleh kerana itu, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca surah Al-Qadr ini, ia memberi satu motivasi kepada kita. Motivasi supaya kita melipat gandakan amalan kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sengaja memprogramkan malam Al-Qadar ini di akhir-akhir Ramadan, kerana pada waktu ini orang mula rasa sama ada lemah semangat untuk meneruskan ibadah bulan Ramadan, ataupun semangat itu semakin mundur. Macam orang main bola kan, mula-mula sepak bola tu semangat, di akhir-akhir tu tenaga makin kurang. Tetapi yang hujung-hujung itulah penting. Kalau kita leka di waktu hujung, silap-silap kita boleh kalah. Saya ingat waktu saya sekolah dulu ada satu game yang paling diingati dalam sejarah bola sepak dunia, iaitu perlawanan di antara final Champion League Cup di antara Bayern Munich dan juga Manchester United. Dr. Faizal bagi love ni. Baik, Manchester United lawan dengan Bayern Munich. Bayern Munich lead 1-0 pada minit 23. Kemudian tinggal 3 minit lagi nak habis. 3 minit lagi nak habis. 90 minit tu, kemudian gol daripada Sheringham dan juga coach MU sekarang ni, Ole kan. Dia yang gol dalam tempoh 3 minit terakhir. Akhirnya kalah Bayern Munich saat-saat akhir. Jadi kita ni beribadah dalam bulan Ramadan, tak nak kita kalah pada saat-saat akhir. Awal Ramadan semangat, sembahyang tarawih, kemudian puasanya, tapi bila lala ni semangat, tambah pula PM umum kata raya ni tak boleh balik kampung, lagi kurang semangat. Kemudian kuih raya pun tak ada, apa semua tak ada, jadi kurang semangat. Tak boleh. Kerana hujung-hujung ni lah Allah Subhanahu wa taala simpan satu hadiah yang Allah Taala nak bagi kepada orang-orang bertakwa, iaitulah hadiah malam Al-Qadar. Jadi oleh kerana itu kita hendaklah mengambil peluang, mudah-mudahan kita ni menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ni terpilih untuk berada di dalam malam Al-Qadar, di dalam sepanjang 10 malam terakhir ini.
Jadi insya-Allah saya fikir sekadar itu dalam tempoh hampir 30 minit saya berkongsi pada waktu ini. Kalau bagi mereka yang baru menonton, jangan bimbang. Rakaman ini akan ada di fanpage saya, mungkin ada juga di fanpage Fakulti Contemporary Islam UNIZA. Anda boleh tonton semula dan share, mudah-mudahan dapat manfaat kepada kita semua. Jadi di akhirnya, sebelum 4 minit terakhir ini, saya nak ucapkan ataupun nak buat sedikit promosi kepada yang menonton ini adalah UNIZA ini adalah sebuah universiti yang kita katakan antara yang antara terakhir juga, saya tak ingat antara ke-19 atau 10 yang ke-19 ataupun ke-20 yang dinaik taraf oleh kerajaan, yang nama asalnya dahulu adalah Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin, nama KUZA tahun 1980 tak silap saya, ataupun 1970 begitulah, di apa ni 1980 79 apa ni diwujudkan KUZA ini, dan daripada situ telah melahirkan ramai ulama, ramai penceramah, ramai ustaz, ramai ahli profesional yang lahir daripada kampus Gong Badak ini, dan sekarang bertukar nama sebagai Universiti Sultan Zainal Abidin, yang saya fikir mungkin ada daripada ibu bapa ataupun siapa saja yang menonton ini, bolehlah untuk tinjau-tinjau laman web UNIZA untuk menghantar pengajian, belajar, sambung belajar di sana. Kerana saya juga menikmati kemuliaan ataupun keseronokan dan juga keberkatan bumi Gong Badak UNIZA ini, yang telah mendidik saya, yang telah mengajar, yang banyak saya fikir membentuk diri saya sampai ke tahap ini adalah daripada kampus KUZA, daripada kampus UNIZA. Jadi saya doakan semua guru-guru saya akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang masih ada akan diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, akan dibalas dengan kebaikan, dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, saya doakan moga-moga ruh mereka bersama dengan orang-orang yang soleh dan mereka terpilih dalam kalangan mereka yang mendapat ilmu yang bermanfaat, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai 3 amalan yang tidak terputus walaupun sudah meninggal, iaitulah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ia juga akan sampai kepada guru-guru saya yang mengajar di KUZA dan mengajar di UNIZA. Dan buat adik-adik yang sedang belajar di UNIZA, belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh. Rugi anda tak manfaatkan guru-guru anda yang berada di sana. Kerana guru-guru kami yang ada di UNIZA sekarang ni, subhanallah, mereka ini sangat alim, sangat beradab, sangat hebat. Dan kalaulah anda keluar daripada UNIZA tanpa anda mencuri semua ilmu dan juga adab yang mereka ajar, sangat-sangatlah rugi sekali. Dan saya cukup berbangga menjadi salah seorang daripada anak-anak murid yang keluar daripada kampus UNIZA ataupun KUZA. Jadi sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan, subhanallah, akhirnya Ustaz Jamaluddin, Dr. Jamaluddin, ini tuan guru saya, ajar subjek dakwah dulu ni. Ni salah seorang guru kami. Jadi terima kasih banyak doktor, minta maaf mana-mana kekurangan salah sebagainya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.